Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap semua subscriber dan audiens saya sentiasa di dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang ni saya ada di laluan Bukit Putus, laluan lama. Sebelum wujudnya laluan yang baru tu daripada Seremban menghala ke Ulu Bendul dan seterusnya ke Kuala Pilah. Suatu ketika dahulu semua kenderaan lalu dekat sini dan sebenarnya untuk laluan ni saya tak nak pergi dekat sini sebenarnya sebab dah ramai sangat orang pergi tempat ni. Dan sejujurnya saya katakan, saya kalau boleh saya nak cari tempat yang tak ada orang pergi. Tapi memandangkan adalah beberapa orang subscriber saya yang kata, bro Bukit Putus, bro Bukit Putus, Fahad Bukit Putus, saya pergi jugalah dekat laluan lama ni yang dikatakan menyimpan banyak cerita-cerita dan misteri di sekitar laluan ni lah. Adalah beberapa cerita-cerita tu yang kebenarannya masih belum boleh dibuktikan lah. Mungkin cerita-cerita rakyat. Ya biasalah, benda tu, benda-benda mistik tu dekat mana-mana pun ada sebenarnya. Dan macam biasa untuk footage yang ni, okey, saya tunjukkanlah di sekitar sini, di sekitar Bukit Putus ni. Dan untuk footage malam nanti, selepas jam 12 malam saya akan datang dekat sini untuk melihat suasana dan keindahan malam di sekitar laluan ni. Laluan ni boleh dikatakan sunyi lah juga, tapi bukanlah tak ada pun kenderaan yang lalu dekat sini, ada je. Okey. Dekat bahagian sana ada air terjun. Kita boleh tengok air terjun tu sekejap. Dekat sini ada air terjun, tengok. Kenangan dan misteri adalah satu rasa yang sangat dalam untuk diurai. Apatah lagi diberi makna dan diobses ke alam reality. Kenangan dan misteri hanya boleh dirasai dan dinikmati oleh mereka yang pernah melalui detik dan peristiwa, lalu ia menjadi sejarah. Berbagai kisah suka dan duka di laluan ini sejak dahulu kala. Tidak kurang juga dengan cerita seram misteri di sepanjang laluan ini. Berbagai versi cerita yang diturunkan dari mulut ke mulut. Ada yang mendakwa ketika malam menjelma akan wujudnya penampakan nenek tua yang mundar-mandir di sepanjang laluan ini. Tidak kurang juga ada daripada mereka yang mendakwa pernah melihat sosok pocong, langswir dan sekumpulan manusia yang sedang mengusung keranda. Mengikut daripada cerita orang-orang lama di sekitar Negeri Sembilan, ada yang mengatakan di laluan ini wujudnya perkampungan bunian. Benarkah segala dakwaan ini ataupun sekadar cerita rakyat? Ianya masih menjadi rahsia dan tanda tanya. Mengikut apa yang dicatatkan, laluan Bukit Putus ini telah wujud sejak tahun 1920 dan ia berevolusi mengikut peredaran zaman. Laluan Bukit Putus ini menjadi saksi
segalanya apa yang berlaku di sini. Setelah wujudnya laluan baru, kini tinggallah laluan lama Bukit Putus sendiri di sini. Gunung Angsi terus dekat atas tuh. Tengah buat kerja bang Nak buat apa? Welding apa? Oh. Oh ni yang lama punya lah. Yang lama ni dah reput. Oh. Jauh lagi nak sampai atas tu? Oh, dalam 1 jam setengah lah. Dalam 1 jam setengah. 1 jam setengah. Tak larat dah ni bang, baru berapa tangga ni? Baru berapa tangga dah letih dah ni. Naik turun sini pun dah penat. Oh memang ni. Sini lagi dekat daripada Ulu Bendul. Ulu Bendul pun boleh, dia nanti sampai puncak tu kan? Dia sampai puncak juga. Cumanya kalau kat sini dia tinggi. Tinggi ya? Dia berbukit. Kalau kat sana dia menetah, tapi sana lagi jauh. Tapi sini penat sikit kot? Sama lah lebih kurang. Tapi sini cepat sikit lah sampai. Saya rasa saya tak larat lah bang, saya surrender lah, saya nak turun balik lah, baru berapa tangga ni. Saja nak tengok-tengok. Tapi view dekat atas cantik ke? Memang cantik lah. Seremban semua nampak lah, Seremban. Okay, nampak bandar, nampak. Terminal 1 Seremban nampak Nampak. Kalau naik pagi, seronok lah, ada sejuk kan. Ya, boleh nampak view lah kan. Tak apalah, mungkin akan datang lah kot. Kan tak ada rezeki kali ni kan. Aduh. Abang memang buat maintenance sini lah bang semua Tengok kerja lah. Oh. Tapi biasa kalau ujung minggu ramai kan pergi sini? Biasa kalau ujung minggu ramai lah. Dia orang akan apa ni? Dia akan ada escort lah kalau ujung minggu. Oh ada escort Lagu pun lagu menggamit memori bang. Apa ni radio ni benda ni? Oh kecil. Tengok radio dia kecil je. Bunyi okey. Bunyi cantik. Okey lah bang, saya turun balik lah bang Okey bang. Lain kali lah. Lagi pun tak ada planning pun nak naik sampai atas. Saya ingat sampai sini je. Abang kata lagi 1 jam setengah, saya pun terkejut dengar. Biasalah dengar Gunung Angsi kan, tapi tak tahulah tinggi sangat pula tempat ni. Tinggi lah. Akan datang lah tengok insyaAllah. Okey bang Ya. Tinggi sangat lah. Daripada sini lebih kurang 1 jam setengah lagi. Aduh. Untuk vlog kali ini sebenarnya apa tu? Vlog ni saya tak rancang pun sebenarnya. Saja suka-suka. Kalau saya tahu dekat sini ada gunung, memang saya nak try sebenarnya. Memang saya nak try naik sampai atas tu, tapi yang untuk ni mungkin vlog yang akan datang. Untuk malam hari saya akan naik sampai ke puncak tu, okey? Tapi untuk kali ini kita review Jalan Bukit Putus ni aja. Monyet. Okey, kalau kita terus ke sana nak pergi Ulu Bendul, Taman Rekreasi Ulu Bendul. Dan kalau terus ke sana kita nak pergi Seremban lah. Dan inilah laluan Bukit Putus tu yang dikatakan keras. Mungkin keras sebab tengok konkrit ni. Memang konkrit ni keras, okey. Jalan tar ni memang keras. Dan dikatakan adalah cerita-cerita misteri
So malam nanti selepas pukul 12 malam saya akan review tempat ni. Oke, dekat sana tuh udah Ulu Bendul lah, dekat bawah sana tuh. Turun bawah kita ke kanan nak pergi Ulu Bendul, Kuala Pilah. Kalau ke kiri nak pergi Seremban lah, yang laluan baru tuh, untuk laluan baru yang kita guna sekarang tuh. Dan laluan yang ni yang lama nih. So kira laluan ni dia dah potong lah. Kita tak lalu lagi laluan ni, kita guna laluan baru tuh aja. Dan sebenarnya untuk laluan Bukit Putus nih, yang laluan yang nih bukanlah saya biasa sangat pun. Yang laluan yang baru tuh saya biasa lalu ke sana. Tempat kita orang main kejar-kejar, oke. Main kejar-kejar dengan apa tuh, itu biarlah menjadi rahasia, oke. Saya suka dekat sini. Taman Rekreasi Ulu Bendul, Perkampungan Budaya Teraci, Istana Besar Sri Menanti, Kelab Golf Diraja, Museum Sri Menanti. Laluan ini sebenarnya bukannya panjang sangat, oke. Daripada sana tuh, sana dah jalan besar, oke. Daripada sana dan terus ke sana lebih kurang lah 6 km lah, lebih kurang. Dan kalau terus tuh boleh sampai Seremban lah. Dan macam biasa, malam ni saya akan pergilah berhenti di beberapa poin. Oke, tapi minta maaf ya. Untuk vlog saya ini memang tak ada hantu-hantu semua, tapi ya tunggu hantu. Memang tak akan ada hantu punya, oke? Jangan risau. Kalau ada pun mungkin secara kebetulan. Dan ini semua kisah benar, bukan cerita ataupun rekayasa semata-mata, oke? Tengok dekat sini boleh tengok monyet. Ada baby lah monyet itu, tengok. Ini macam checkpoint lah dekat bagian bawah ini untuk naik ke Gunung Angsi. Untuk nak pergi Gunung Angsi ni dia ada dua laluan. Satu melalui daripada Jalan Bukit Putus ni, dan satu lagi tu daripada Taman Rekreasi Ulu Bendul. Begitulah apa yang difahamkan oleh seorang abang tadi tu yang saya jumpa dekat atas. Jalan lama, dan yang dekat bawah ni laluan yang terkini yang kita lalu tu. Daripada Seremban nak pergi ke Kuala Pilah dan sebaliknya. Boleh tengok ada kenderaan dekat bawah. Yang pastinya laluan ni banyak sejarah lah satu ketika dahulu. Untuk kes-kes kemalangan tu memang kerap sangat terjadi di laluan Bukit Putus ni. Sebab itulah di benanya laluan yang baru ni lah. Dekat bawah saya yang sekarang ni boleh nampak. Salah satu punca dia disebabkan kemalangan yang kerap terjadi di laluan Bukit Putus. Yang ni boleh nampak sini dia tulis Hutan Lipur Galah 27 km, Hutan Lipur Lenggeng 28 km, Taman Haiwan Jalan Pantai 21 km, Museum Negeri 20 km. Kita boleh lalu sini dan seterusnya sampai dekat depan tu je, lebih kurang 5 km kita dah masuk ke jalan besar balik. Dan semua ni akan ikut jalan besar tu nanti. Dia kena lalu laluan Bukit Putus ni lah. Kalau kita ambil laluan ni daripada Ulu Bendul lah. Siapa saja yang saja suka nak lalu sini boleh lah. Nak layan corner ke, nak menikmati apa pemandangan hutan kiri kanan, okey, boleh lalu sini. Tapi untuk laluan ni tidaklah macam yang kita sangkakan 28 km, 21, 20, 27, bukan macam tu. Okey, untuk laluan Bukit Putus ni dia tak panjang sangat. Lebih kurang 5 ke 6 km saja laluan ni. Dan sampai depan tu kita akan jumpa jalan besar tu balik dekat tepi sana tu lah. Seberang jalan saya ni, sebelah kanan saya sekarang ni jalan besar. Laluan yang terkini yang dibina dengan tujuan untuk memudahkanlah pergerakan orang-orang setempat sini dan siapa sajalah pengunjung yang di sini yang nak pergi nak pergi Pahang ke suatu ketika dahulu ataupun nak pergi Kuala Lumpur dan seterusnya. So tak payahlah nak guna laluan Bukit Putus ni lagi. Boleh ikut laluan baru. Yang laluan baru ni lebih selesa lah, orang kata jalan tu taklah kona-kona.
Dekat tempat ni dia berbeza dengan yang tadi tu, yang macam ada air terjun. Okey, tapi lokasi ni dia berhampiran lah juga, lebih kurang 2 km saja dari tempat yang saya kata tu, yang ada air terjun. Ini dia bahagian sini dia macam ni. Dekat sini ada batu lah. Tak tahu siapa susun batu ni macam ni. Kita biarkan je. Saya pernah juga dengar tentang cerita batu ni, yang kalau ada nampak benda yang kena susun macam ni, orang kata jangan usik lah, apalah, saya tak tahulah. So, mungkin betul kita tak perlu usik. Let's go. Sekejap lagi saya akan pergi ke Port Dickson lah, sebab dekat sana ada kawan, seorang abang. Okay, dia kata dia nak jumpa saya sebab lama sangat tak jumpa. Kenalan saya sejak lebih kurang 12 ke 13 tahun yang lalu lah. So saya nak pergi jumpa dia dekat Port Dickson. Tak tahu dia sekarang macam mana. Harap dia sihat walafiat lah. Jom kita teruskan perjalanan menuju ke Port Dickson, sementara menunggu di malam hari. Let's go. Saya ikut daripada laluan ni lah. Laluan ni bermula daripada Ulu Bendul sana, yang laluan saya guna ni lah, dan dia berakhir di Seremban berhampiran Senawang. Saya lupa apa nama tempat tu, saya lupa. Tapi dekat sana ada satu taman perumahan, Lavender Heights kalau tak salah saya. Dia akan tembus dekat sana lah. Kalau tengok jalan dekat sini memang cantik ah. Dia taklah teruk sangat. Memang dijagalah jalan ni. Okey, jalan ni dia akan tembus dekat sini. Dan dekat sini dah ada macam taman rekreasi lah, macam tempat mandi sungai. So siapa yang nak datang tempat sini, laluan Bukit Putus ni, dipersilakan pakat-pakat lah korang datang sini, support peniaga-peniaga di sepanjang laluan Kuala Pilah tu, Ulu Bendul, dan di laluan lama Bukit Putus ni pun ada tempat juga yang menarik, tempat mandi. So korang datanglah sini, okey. Minta tolonglah support semua yang ada dekat sini. At least bolehlah, orang kata, kita membantu ah. Tidak banyak, kurang-kurangnya sikit lah kita boleh membantu diorang. Kita biasakanlah amalkan macam tu. Macam saya sendiri pun, contohnya saya nak pergi mana-mana, contohnya lah, saya dari rumah, saya nak keluar rumah. Okey, hari ni saya nak pergi mana? Saya nak pergi Janda Baik contohnya. Okey, saya tak beli makanan dekat kedai yang orang kata yang have lah macam tu. Saya akan pilih kedai yang bersesuaian dengan saya. Kalau boleh, saya akan beli di sepanjang laluan jalan tu. Orang yang meniaga dekat tepi jalan ataupun di lokasi yang kita pergi itulah. Macam yang saya katakan tadi lah, sedikit sebanyak tu kita boleh membantu diorang lah. Okey, dalam urusan jual beli ni. Kita kena support peniaga lokal. Lagi-lagi yang orang kata meniaga yang biasa-biasa tepi jalan. Okey, kalau boleh tu tak payahlah minta kurang lagi. Kita tahulah tengok orang, maksud saya tu kita tahu tengok orang tu macam mana yang meniaga tu. Lain lah kalau dia tu meniaga. Ada juga orang have meniaga tepi jalan. Bukanlah maksud saya tu tak payah bantu je kan. Okey, tapi tengok keadaan tu macam mana. Okey. Kadang ada yang jual durian mahal-mahal tu, itu saya nak komen lah. Okey, itu saya nak komen. Tapi maksud saya tu paci-paci meniaga tepi jalan tu, apa salahnya kita support perniagaan diorang. Tak payahlah minta kurang lagi. Kalau benda tu dah kita rasa sesuai harga dengan kita, so tak payah minta kurang lagi. Okey, jalan ni dia tembus kat sini lah. Yang ni dah jalan besar dah ni. Dah jalan besar. Kalau pergi sana nak pergi Kuala Pilah, Ulu Bendul. Okey, kita ambil kat sini. Kalau ke sini nak pergi Seremban lah. Seremban, Senawang dan highway Lekas Highway.
tanah perkuburan. Dekat sini sebelah kiri ni ada tanah perkuburan. Tanah perkuburan ni pun sebenarnya ada kisah tapi bukan kisah misteri mistik pun sebenarnya. Dia ada kisah lah dulu, di mana kita orang melalui laluan ni tengah malam, dan salah satu kubur yang dekat sana tu ada cahaya. Saya nampak cahaya, memang ada cahaya, dan saya bagi tahu kawan yang ada dekat belakang tu, dia jauh lah ketinggalan dekat belakang. Saya cerita lah, saya nampak ada kubur dekat tempat ni, ada cahaya. Saya suruh dia tengok lah, nak pastikan balik lah benda tu kan betul ke ataupun saya salah tengok. Tengok dia marah saya terus. Dia kata, engkau ni tengah-tengah malam cerita macam ni kenapa? Dia bising lah. Lepas tu dia lalu ke sana. Rupanya cahaya tu lampu dekat kubur tu, memang dekat bahagian kubur, dekat lantai kubur tu memang ada ditanam lampu lah. Lampu tu dia terang lah sampai ke atas. Saya ingat time tu apa benda lah kan, ada something ke apa ke, rupanya memang saya salah tengok. Okey, rasanya saya dah banyak sangat membebel ni. Saya pun tak nak lah cakap banyak-banyak, nanti orang menyampah dengan suara saya kan. Saya rasa saya nak off record sementara saya nak menunggu malam tu. Apa-apa, see you tonight. Let's go. Assalamualaikum dan selamat malam. Macam biasa, saya akan buat explore dan saya akan berhentilah di beberapa tempat dan untuk menikmati suasana malam di sekitar Bukit Putus ni. Bermacam cerita juga tentang jalan ni, tapi tidak ada masalah pun sebenarnya. Sebenarnya untuk laluan jalan ni saya lebih suka review guna motor, senang sikit. Lebih menikmati keadaan di sekeliling tu. Dan untuk pengetahuan juga, Bukit Putus ni bukanlah laluan ni terlalu panjang, dia dalam lebih kurang 5 ke 6 km saja. So bagi saya
Nak kata mencabar tu, taklah mencabar sangat pun, berbanding dengan laluan yang saya pernah lalui sebelum ni, seperti laluan Tasik Kenyir, Perda Aring dekat Kelantan dan Gua Musang tu, dan Terengganu, dan Bukit Fraser ke Raub dan sebagainya lah. Okey, sini air terjun yang saya dah berhenti sebelum ni, dan saya akan berhenti dekat sini untuk melihat air terjun ini di malam hari. Let's go. Boleh tahan gelap dekat sini. Tapi lampu yang saya gunakan ini pun boleh tahan juga. Boleh tahan terang juga. Ini pokok yang ada di sekitar sini lah. Mungkin untuk lebih lebih feeling, saya perlu matikan enjin lah. Tiba-tiba angin satu ni je goyang, yang lain tak goyang. Kalau tengok dekat bagian daun ni, dia seakan ada tali tapi sebenarnya itu bukanlah tali, itu jerat spider ataupun sarang laba-laba. Perkara biasa. Angin tu kadang-kadang, laluan angin tu dia ngam-ngam cun-cun je dekat bagian sini. Sebab tu yang lain ni tak goyang. Dan jangan takut itu bukan hantu. Okey? Tengok ni. Itu bukanlah hantu, tapi laluan angin tu dia memang cun-cun je. Sebab tu dia goyang, yang lain tu tak goyang. Tengok yang sebelah tu tak goyang. Goyang pun sikit je. So jangan risau. Dan saya boleh katakanlah yang laluan dekat sini antara laluan yang paling tak seram saya pernah lalui. Tapi lebih kepada cantik lah tempat ni untuk menghayati suasana di malam hari. Dan saya nak korang bagi tahu juga untuk real subscriber saya dan real audience saya, untuk viewer saya yang betul-betul setia, korang lebih suka saya review macam mana? Naik motor ke ataupun pakai kereta? Saya lebih suka sebenarnya naik motor. Saya lagi rasa feel tu lebih menikmati lah berbanding naik kereta ni, kalau saya lah. Okey, untuk bagian sini set pun tak boleh lama-lama. Saya kena cari bagian lain pula.
Kalau terus ke sana, nak pergi Ulu Bendul, Kuala Pilah. Dan akan sampai di laluan yang baru tu, laluan terkini. Dan kalau dekat sini, nak pergi ke Seremban dan Ampangan. Ampangan dan seterusnya, laluan tu nak ke Paroi lah, laluan ke Paroi. Yang tu menghala ke sini. Saya datang daripada sana tadi, datang daripada Paroi. Dan akan terus menuju ke Ulu Bendul. Let's go. Tadi saya ada pergi dekat sini. Boleh tengok footage siang saya dekat bagian sini. Cuba bayangkan, saya tengah sulu macam ni kan, saya tengah off lampu ni. Tiba-tiba on lampu. Ada sesuatu yang duduk di kerusi sana tu. Apapun untuk korang semua yang tengok video ni, semoga korang semua dimurahkan rezeki dan diberikan kesehatan yang baik serta mendapat kabar gembira lah, sesuatu yang menggembirakan di dalam kehidupan korang. Mungkin untuk vlog di Bukit Putus ini sampai di sini saja, sebelum saya meneruskan perjalanan saya menuju ke destinasi yang sebenarnya tak pasti lagi di mana. Oh, dekat sini apa ni? Mungkin saya perlu ghostan tengok, sebab dekat sini ada seakan apa tu, garisan polis. Ini garisan polis ke apa? Mungkin saya perlu parking tepi sekejap tengok apa yang ada dekat sini. Oh, ataupun kalau korang ada dengar tu yang dorang kata tempat ada mayat dibuang ke? Dorang kata jumpa mayat kan? Saya rasa dekat sini ke? Jom saya pergi tengok sekejap. Saya tak boleh lama sekejap saya, sebab saya takut nanti ada gunduruwo dekat sini kan. Risau juga. Oh, dekat sini kot. Ke apa ni? Mungkin ada siapa-siapa boleh bagi tahu. Bukan, ini bukan garisan polis. Penguat kuasa scrub apa ni? Kawasan membuang sampah dilarang. Oh, mungkin sini terlalu ramai orang buang sampah di sekitar sini. Tengok, aduh, teruk sangatlah manusia buang sampah dekat sini. Hei, minta tolonglah kalau yang tukang buang sampah tu nampak video saya ni, tolonglah jangan buang-buang sampah macam ni. Ada beberapa lagi lokasi jalan lama yang saya tengok memang orang suka buang sampah, okey? Kalau korang buang sampah lagi macam ni, memang saya sumpah korang, penunggu-penunggu dekat sesuatu tempat tu akan ikut korang balik sampai ke rumah. So please please, jangan buang sampah suka-suka di merata-rata tempat. Sayangilah alam sekitar kita. Tadi saya ingat dekat sini yang tempat dorang kata ada jumpa mayat tu, sebab dorang kata dekat sekitar jalan Bukit Putus ni ada orang buang mayat. Gila orang sekarang, bunuh-membunuh. Huish, gila betul. Apalah cara orang korang nak bunuh. Kalau saya pembunuh tu, contohnya dia buang orang tu dekat sini, kebetulan saya dekat sini, memang saya
Bye.